Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sahabat ulul albab buat semua. Baik sahabat semua, selamat datang ke perjumpaan mingguan kita pada hari ini. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama mentadabur surah Al-Mulk di dalam Al-Quran. Baik, sebelum itu sahabat semua, pernahkah anda mendengar pepatah Melayu pernah berkata bahawa tak kenal maka tak cinta? Oleh itu saya akan memperkenalkan diri saya. Baik, nama saya Muhammad Fahrudin Sahri bin Moklis, semester kedua dalam kos pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam dengan Kepujian, dan saya juga merupakan ahli kohort keempat. Baik, sahabat semua, sebelum itu izinkan saya menghuraikan subtopik yang akan kami bentangkan pada hari ini. Baik, yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah isi kandungan, yang ketiga kelebihan ataupun keistimewaan surah Al-Mulk, dan yang terakhir adalah pengajaran daripada surah Al-Mulk. Baik, kita terus pergi kepada pengenalan. Sahabat semua, tahukah anda surah Al-Mulk ataupun perkataan Al-Mulk berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud pemerintahan atau sahabat lebih kenali sebagai kerajaan. Surah Al-Mulk juga disebut sebanyak 20 kali di dalam 15 surah di dalam Al-Quran, seperti surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Ali Imran dan sebagainya. Surah Al-Mulk juga terletak pada kedudukan 67 yang mempunyai 30 ayat. Surah Al-Mulk juga diturunkan selepas surah Al-Mu'minun, dan surah Al-Mulk terletak pada muka surat 562 di dalam Al-Quran. Itu adalah pengenalan dan latar belakang surah Al-Mulk secara ringkas. Dan kita terus pergi kepada isi kandungan ataupun intipati yang diceritakan di dalam Al-Quran. Baik, antara isi kandungan ataupun intipati yang diceritakan di dalam surah Al-Mulk, antaranya yang pertama adalah hidup dan mati adalah ujian bagi seorang manusia. Yang kedua, Allah menciptakan langit berlapis-lapis dan semua ciptaannya mempunyai keseimbangan. Yang ketiga, Allah juga menceritakan tentang perintahnya untuk memperhatikan seisi alam. Yang keempat, azab yang diancam kepada orang-orang yang kafir. Yang kelima, janji Allah kepada orang-orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, peringatan Allah kepada manusia tentang sedikitnya manusia yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, bila berkata tentang surah Al-Mulk ini, saya yakin dan percaya bahawa sahabat semua pasti telah mengamalkan surah ini di dalam kehidupan seharian kita. Akan tetapi, tahukah sahabat semua bahawa di sebalik surah ini mempunyai sebuah cerita yang menjadi ibrah kepada seluruh umat Islam? Baik, cerita ini sebenarnya sudah diceritakan di dalam Al-Quran bahawa seorang yang beramal dengan surah Al-Mulk ini, tiba kematiannya, terus datang malaikat kepadanya untuk menyoal dan mengazab manusia tersebut. Lalu, belum sempat menyoal, surah Al-Mulk telah bercucuran keluar daripada wajah si mati. Malaikat pun berkata, "Ya Ahlul Kitab, kamu Al-Mulk, kenapa kamu datang ke sini?" Lalu surah Al-Mulk pun menjawab, "Wahai malaikat, sepanjang manusia ini hidup beramal dengan aku sebati dengan kerongkongnya. Maka hadir aku ini adalah untuk menghalang kamu daripada menghukum manusia ini." Lalu malaikat pun menjawab, "Wahai Al-Mulk, kamu tidak boleh menghalang tugas kami." Lantas surah Al-Mulk datang kepada Allah, "Wahai Allah, aku adalah kitabmu. Aku mahu melindungi manusia itu. Jika engkau tidak mengizinkan aku untuk melindunginya, maka buanglah aku daripada Al-Quranmu." Maka Allah mengizinkan surah Al-Mulk untuk melindungi manusia tersebut. Lantas surah Al-Mulk kembali kepada manusia kubur tersebut. Sesampai di kubur, malaikat telah pun menghampiri manusia. Lalu Al-Mulk pun menjerit dengan geramnya, "Wahai malaikat, pergi engkau dari sini. Aku telah mendapat kebenaran daripada Allah untuk melindungi manusia ini." Lalu malaikat pun terkejut dan pergi dengan pantas. Kemudian
Al-Mulk pun berkata, aku akan menjaga manusia ini sehingga kiamat. Aku tidak sanggup membiarkan manusia ini kesunyian, keseorangan di dalam kubur, dan aku akan menjadi teman dia sehingga dia dibangkitkan. Jadi sahabat semua, melalui cerita ini maka dapat disimpulkan bahawa betapa pentingnya, betapa istimewanya, betapa hebatnya surah Al-Mulk ini sekiranya kita mengamalkan dalam kehidupan seharian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Hafizul Hakim bin Syafi'i, pelajar SEM 2, kos Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dengan Pendidikan dari kohort keempat. Okay. Pada kali ini saya akan berkongsi tentang kelebihan membaca surah Al-Mulk. Okay. Kelebihan yang pertama yang boleh saya kongsikan di sini adalah diampuni dosa-dosanya, iaitu pembaca yang mengamalkan akan diampunkan dosa-dosanya. Yang kedua adalah dijauhkan daripada seksa kubur. Dijauhkan dari seksa kubur ini dapat dijelaskan sebagai menjadi penyelamat bagi kita. Hal ini kita dapat lihat daripada sebuah hadis, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebahagian daripada Al-Quran ada satu surah yang ayatnya 30 semuanya. Surah ini dapat memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya sehingga diampunkan segala dosa-dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadis ini menunjukkan kelebihan surah Al-Mulk itu sendiri, iaitu yang boleh kita lihat orang yang sentiasa, maksudnya kita yang sentiasa mengamalkan dan membaca surah Al-Mulk ini sehingga akhir surah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosanya akan diampunkan. Kelebihan yang ketiga adalah dapat menjauhkan diri kita daripada maksiat. Perkara ini kita boleh lihat pada ayat yang ke-12, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Melalui ayat ini kita boleh fahami, iaitu orang-orang yang beriman itu taat pada Allah meskipun kesunyian dan takut buat maksiat pada Allah. Maksudnya apabila kita taat kepada Allah, kita akan takut untuk melakukan maksiat. Even kita tak nampak macam mana seksa kubur, macam mana seksa neraka, tetapi insya-Allah kita akan dihindarkan daripada melakukan maksiat. Dan yang keempat dan yang terakhir ialah menjadikan kita orang yang bertawakal. Ini kita dapat lihat pada ayat yang ke-15, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan semula, maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Dekat sini kita boleh dapat fahami begitu luasnya, begitu banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Oleh itu kita kena berusaha untuk mendapatkannya. Bukan hanyalah berserah kepada Allah semata-mata, tapi kita kena berusaha untuk mendapatkannya. Tak kisah dalam apa jua yang kita inginkan, kita kena berusaha dan untuk mendapatkannya. Pengajaran yang dapat saya kongsikan melalui perkongsian ini, yang pertama ialah kita kena istiqamah dalam baca surah Al-Mulk ni. Kita dah dengar tadi banyak sangat kelebihan yang boleh kita dapat dengan membaca surah Al-Mulk. So start malam ni kita dah boleh baca. Yang tak start lagi tu kan, dah boleh start malam ni. InsyaAllah slow-slow dia akan jadi rutin. Macam mana kita nak jadi rutin kalau kita tak start? Betul. So bila kita dah jadi rutin, kita baca, kita amal, kita hafaz. Yang kedua ialah
sentiasa taat kepada perintah Allah. Yang ketiga ialah sentiasa bertaubat. Sentiasa bertaubat ni iaitu kita sentiasa akui kelemahan diri kita dan sentiasa muhasabah diri kita. Empat adalah berpesan-pesan dalam apa jua kebaikan dan menegur segala kemungkaran. So kita tanya diri kita ni jenis yang suka terima ajakan kebaikan ataupun tak. Satu lagi, adakah kalau kita nampak keburukan atau kita nampak kemungkaran, adakah kita tegur? So kita muhasabah diri kita. Saja pengajaran yang dapat saya berikan ataupun pengajaran yang dapat saya kongsikan kepada anda semua. Sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada hari ini, saya ingin menutup saya punya perkongsian ini dengan surah Al-Mulk yang terakhir. Saya ingin anda semua untuk renungi bersama ayat ini betul-betul. Okey. Iaitu yang bermaksud, katakanlah lagi bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap ditelan bumi. Maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? So, sama-sama kita renungi ayat ini bersama. Okey, sekian saja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulul albab, always the best.